Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashikin binti Zulfikri, A165287. Saya diberi tugasan daripada muka surat 274 hingga 278, di mana ia adalah berkaitan dengan persoalan adakah kitab Sahih Bukhari adalah mencakupi semua hadis sahih. Okey, seperti yang kita tahu, di dalam kitab Sahih Bukhari terdapat 600,000 hadis sahih. Tetapi terdapat pembahasan dua masalah, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan terlalu banyak hadis yang telah diedarkan ketika zaman Imam Bukhari, dan yang kedua ialah berkaitan dengan pembahasan masalah hadis sahih menurut Imam Bukhari. Okey, yang pertama di mana kita perlu lihat kepada tiga perbezaan di antara maksud hadis khabar dengan al-aksar. Okey, di mana kita tahu hadis ialah segala perkara yang berkaitan yang datang daripada Nabi, iaitu tapi secara mutlaknya dianggap sebagai marfu', dan mauquf ni tak tergolong kecuali mauquf bil qarinah. Okey, yang kedua ialah berkaitan dengan khabar, di mana khabar adalah sifat umum yang mencakupi marfu' dan mauquf, di mana ia adalah disandarkan kepada sahabat dan para tabi'in. Dan sahabat dan tabi'in lah termasuk dalam khabar. Dan setiap hadis dipanggil khabar dan tak semua khabar dipanggil hadis. Okey, dan kita tahu hadis marfu' ni adalah disandarkan kepada Nabi dan hadis mauquf disandarkan kepada para sahabat. Okey, yang ketiga adalah aksar, di mana ia disamakan dengan sifat umum khabar, iaitu di mana sifat yang mencakupi mauquf dan marfu'. Dan dia dikategorikan marfu' ni adalah al-aksar dan mauquf ni adalah khabar. Okey, kesimpulannya bila kita data tiga perbezaan makna ni, mudahlah untuk kita faham hadis yang sebanyak 600,000 itu dan lebih dalam kitab Sahih Bukhari. Okey, tapi kita kena tahu ada hadis yang diriwayatkan oleh para nabi dan para sahabat dan tabi'in, dan kita juga perlu tahu yang satu hadis ni boleh diriwayatkan oleh beberapa sahabat dan tabi'in. Okey, jadi daripada ni ada juga persoalan yang timbul, di manakah hadis yang banyak tu iaitu 700 hadis tersebut, dan kenapa tak sampai kepada kita. Okey, seterusnya persoalan kedua iaitu masalah hadis sahih menurut Imam Bukhari, di mana yang kita tahu 4,000 hadis sahih daripada 6,000 hadis yang diedar pada zaman tersebut. Menurut pandangan ulama, kitab Sahih Imam Bukhari ni tak tersusun semua hadis yang dianggap sahih. Okey, apa yang disimpulkan oleh Ibn Shalah ni, dia cakap kita tak perlu menyoal hadis-hadis yang terhimpun dalam Bukhari dan Muslim, sebab hadis yang tak sahih ni mereka tinggalkan, dan tapi tak semua hadis sahih ni dimasukkan dalam kitab tersebut, sebab akan tetapi yang telah disepakati kesahihannya sahaja dimasuk dalam Sahih Imam Bukhari. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan benarkah Abdullah bin Mubarak ni termasuk dalam orang yang berbuat hadis palsu. Okey, pembuat hadis palsu ni dia mengatakan sebahagian daripada mereka termasuk dalam orang yang berbaik sangka, iaitu Salimuniyah. Salimuniyah ni apa? Sebab mereka ni terhimpun semua hadis yang mereka terima dengan penuh kepercayaan dan anggap semua hadis itu sahih. Maksudnya dia pun terima je hadis tu dan dia pun anggap hadis tu sahih. Macam itulah. Lepas tu sifat inilah yang dimiliki oleh Abdullah bin Al-Mubarak, sebab dia disanggup terima semua riwayat hadis tu daripada siapa sahaja. Jadi dia percaya aja apa yang dia terima hadis tu, dia daripada siapa pun dia percaya. Okey, lepas tu di sini yang disebut ni yang kita tahu pembuat hadis palsu ni, mereka membuat hadis atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi sifat ni dah yang ada pada Abdullah bin Al-Mubarak, sebab dia terima semua orang yang dan dia dengar hadis yang dia terima, hadis yang dia dengar tu. Macam tu. Jawab perkara yang berkaitan dengan Salimuniyah ialah bagi apa yang dikategorikan sebagai orang yang berbaik sangka, iaitu Salimuniyah ialah
mereka yang menghimpun semua perkara yang sampai kepada mereka secara jujur, dan mereka tidak boleh digolongkan sebagai pembuat hadis palsu kerana mereka tidak menyelewengkan sanad ataupun matan. Jadi, dalam menerima hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, kita perlu teliti terlebih dahulu siapa yang meriwayatkan kepadanya. Dan sekiranya beliau menerima dan menyampaikan hadis melalui perawi yang boleh dipercayai dan juga sebelumnya juga dipercayai, maka hadis itu boleh diterima. Tapi jika sebaliknya, hadis itu perlu ditolak. Oleh itu, kita tidak boleh kategorikan Abdullah bin Mubarak ini sebagai pembuat hadis palsu atau meragukan. Sekian, terima kasih.